Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qudwatuna wa ustazana ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح العليم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Masjid, ahli tugas masjid, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ni marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedar tak sedar, dah seminggu, 3 minggu lagi raya. Jadi inilah peluang dan masanya untuk kita menguji diri kita bahawa sebenarnya diri manusia ni Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Nak bangkit sebelum subuh balik sebenarnya semua orang boleh. Nak tunggu waktu maghrib buka puasa semua orang boleh sebenarnya. Nak sembahyang sunat 8 rakaat 2 rakaat boleh sebenarnya. Ini kekuatan yang Allah Taala berikan kepada manusia. 11 bulan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebebasan, tidak ada pakai bila-bila masa. Tapi dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa? Yang pertama adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Antasumu khairul lakum. Kalau kau puasa, puasa itu baik bagi kamu. Maka kali itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Manusia berhadapkan kepada 3 perkara. Yang pertama udara dalam kehidupan. Udara, minuman dan makanan. Dalam pandangan ilmu kemanusiaan dia ada kaedah 3-3-3. Manusia kalau tak jumpa makanan selama 3 minggu dia boleh hidup lagi. Tetapi kalau dia tidak jumpa air dalam masa 3 hari dia mati. Dan kalau manusia kehilangan udara, nafas 3 minit, manusia akan mati. Jadi 3 minit, 3 hari dan 3 minggu. Ini di antaranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia perlu berehat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Kami jadikan tidur kamu sebagai kerehatan. Rehat. Kalau ulama tafsir menyatakan apa yang dimaksudkan dengan rehat, bila kita tidur, kita telah merehatkan pandangan kita, mata kita. Mata kita berehat ketika mana kita tidur. Seperti solat tarawih ni, bertijak ni, rehat ni. Pendengaran kita bila kita tidur pun, kita rehat. Bila kita puasa, kita telah merehatkan penghalaman pencernaan kita dan juga denyutan nadi kita juga sedikit berkurangan. Kajian menunjukkan denyutan nadi manusia dalam masa 1 minit 60 ke 100 denyutan. Bagi yang normal biasa 72 denyutan. Bila kita puasa 50% lebih kurang penghadaman kita yang kita biasa makan pagi, makan tengah hari,
minum petang, pukul 10 pagi pun ada makan. Jadi bila bulan puasa, kita telah mengurangkan hampir 50%. Jadi kita telah pun merehatkan sistem pencernaan, menyebabkan denyutan nadi manusia biasa yang normal 72, dalam puasa ni dia akan surut jadi 60, dah surut 16 penghabaran. Begitulah dia. Denyutan ni ada kaitan dengan jantung. Kita tidak boleh melihatkan jantung. Jantung ni kalau lihat nanti mati kita. Al-Marwah Ustaz Ismail Kamus ada tu Ismail Kamus. Kita berjalan, dia berjalan. Kita berlari, dia berjalan. Kita tidur, dia berjalan. Tapi kalau dia berhenti, kita jalan. Ada jantung. Jadi oleh kerana itu, mata boleh lihat, perut boleh lihat, pendengaran boleh lihat, jantung tak boleh lihat. Jadi dengan puasa ni, kita dapat kurangkan sedikit. Dia tak lihat, tapi mana mengurangkan sedikit. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hikmah puasa mengikut kesihatan yang jas, mukjizat saintifiknya begitu hebat puasa. Dan Nabi SAW juga menyatakan bahawa dengan puasa ini man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan kerana iman, beriman. Sebab ada orang puasa kerana daya. Dia puasa kerana nak daya, bukan kerana beriman tak, kerana nak daya. Tak dapat pahala. Dia mesti kerana beriman kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kata ulama bahawa seruan ya ayyuhalladzina amanu ini untuk orang-orang yang beriman, kerana orang beriman saja akan menjaga puasanya. Tujuan dan juga matlamatnya la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang takut kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Ketika tak ada orang tahu melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jaga puasanya. Walaupun peluang nak makan begitu cerah, peluang nak minum air begitu cerah, bila-bila je sama-sama mandi boleh. Di rumah tak ada orang boleh, tapi dia tak buka. Walaupun begitu, kerana iman, kerana dia sebagai orang yang beriman. Jadi bila puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksud itu ihtisaban, imanan wa ihtisaban. Ihtisaban ini kerana itu adalah syarah hadis walapan lithawab. Puasa itu selain daripada beriman kepada Allah, ada juga walapan lithawab, berasa nak mencari pahala, kena cari pahala ni. Jadi dengan sebab itu diampunkan dosanya. Puasa sebelah siang hari diampunkan dosa. Dosa ni kalau ikut kata ulama, dia seumpama jari ni. Bila kita buat dosa, maka lipat satu jari. Buat dosa 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari, semua sekali, maka dia dah rugi. Dosa ni tempat jari. Jadi bila manusia melakukan puasa, maka dia toleran, maknanya diampunkan dosa. Kemudian setelah malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka sebelah malam pula salat tarawih pun menghapuskan dosa. Jadi oleh kerana itu, siang hapus dosa, malam hapus dosa, siang hapus dosa, malam hapus dosa. Kalau ada kereta, siang basuh kereta, malam basuh, siang basuh, malam tiba kereta kita. Kalau ada pakaian itu juga, basuh sentiasa. Maka kerana itulah kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, orang tak dosa. Kerana syarat nak masuk syurga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, apabila hati jiwa manusia ni dia bersih, maka dia boleh banyak terima. Boleh dengar Quran, boleh baca Quran, boleh bersalawat, boleh berzikir, boleh dengar ilmu. Dan Nabi SAW juga menyebut afana dan yunadi, ada seruan yang memanggil manusia, ya baghiyal khair, wahai orang yang suka buat baik, aqbil, hadap sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini, buatlah kebaikan. Wa ya baghiyal syar, wahai orang yang suka buat jahat, aqsir, berdiam buat jahat bulan ini. Dan Nabi SAW juga menyatakan, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah.
Bila masuk saja bulan Ramadan, maka dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Wasufilat syaitan wa maradatul jin, syaitan dibelenggu, termasuklah jin-jin yang jahat. Maknanya nak beritahu bulan ini bulan yang tak ada gangguan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malam ini sikit berkenaan dengan juzuk yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Quran 30 juzuk. Surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, surah Al-Baqarah dengan surah An-Nisa. Cerita dominasinya adalah cerita berkenaan dengan Yahudi. Surah Ali Imran dengan surah Al-Maidah, dominasi ceritanya adalah berkenaan dengan Nasara. Surah Al-An'am dengan Al-A'raf, ini Allah Ta'ala letakkan hujah untuk berhadapan dengan golongan musyrikin. Kemudian surah Anfal dengan surah Taubah, dominasi cerita berkenaan dengan orang munafik. Maknanya mengenalkan kepada kita musuh-musuh, musuh-musuh Islam ni banyak. Maka kerana itulah dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala ta'akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan golongan yang dimurkai oleh Allah dan bukan golongan yang sesat, Yahudi dan juga Nasara. Jadi dalam juzuk yang ketujuh ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala di segi surahnya ada dua surah dalam juzuk yang ketujuh, surah Al-Maidah dan juga surah Al-An'am. Ada dua surah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan bagaimana pada akhir juzuk yang ke-6 Allah Ta'ala menyatakan la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud. Kamu akan dapati orang yang paling kuat penentangan, sangat kuat permusuhan dengan orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi. Nabi pun menyatakan tiadalah apabila dua orang Yahudi berselisih dengan seorang Muslim, melainkan dalam hati dua Yahudi itu nak membunuh orang Islam. Itu dia. Nabi sebut ini adalah hadis, ada tafsir pada sebut bahawa ma qalal yahudian, tiadalah yang melalui bertemu dengan seorang Muslim, dua orang Yahudi bertemu dengan seorang Muslim, wa hamma, dalam hati mereka ni ada cita-cita nak membunuh orang Islam. Ini yang Nabi SAW sebut. Kemudian walladzina asyraku, dan termasuklah yang sangat dahsyat pemusuhannya terhadap Islam adalah orang-orang yang musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan kamu akan jumpa orang yang paling dekat, yang paling ada kasih sayang, hubungan kasih sayang kepada orang beriman adalah orang-orang Nasara. Qalu inna Nasara. Ini kita faham konteks. Ayat ini turun ketika Nabi SAW mengizinkan sahabat berhijrah ke Habsyah. Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Maka musyrik di Mekah mendatangkan azab yang sangat hebat. Ada yang sampai dibakar, ada yang dibunuh, ada yang dibunuh dalam tikar kemudian dimasukkan asap, ada yang dijemur tengah padang pasir, macam-macam. Jadi akhirnya Nabi cadangkan supaya berhijrah ke Habsyah. Jadi di Habsyah ni rajanya, Nabi kata raja ni raja yang adil, yang dimasyhur dengan panggilan Najasyi, Ashama. Raja-raja ni ada panggilan Fir'aun, gelaran bagi raja Mesir. Siapa-siapa raja Mesir dulu semua ni Fir'aun. Ada Kisra, ada Kaisar Iran, Parsi, Kisra Rom. Baik. Jadi Najasyi ni dia agama Kristian, agama Nasara. Nasara kalau ikut maknanya nahnu ansar dinillah, kami membantu agama Allah kuasa. Nasara. Baik. Zalika bi annahu, mengaku orang Nasara zaman dulu, zaman Nabi SAW, Najasyi ini baik bi anna minhum qisisin, kerana mereka ni ada ulama warahban, kerana mereka ada pendeta negeri. Wa annahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Jadi
Nabi SAW lepas ke sahabat 5 orang sama, termasuk anak Nabi Ruqayyah dengan suaminya Sayyidina Osman pergi hijrah ke Habsyah. Anak Habsyah pun naik kapal. Ada kata bayarannya pada waktu itu menggunakan dinar pergi ke sebelah sana. Kemudian tak lama lepas dituruti oleh hampir 70 orang, diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib ini sampai ke sana, Amr bin As ni tak boleh senang lagi sebagai duta untuk memujuk Raja Najasyi supaya jangan terima hantar balik. Dia kata ini orang Mekah ni orang kami. Dia duduk di Mekah, dia kacau orang, kemudian pecah belah masyarakat. Dia datang kat kamu ni nak pecah belah masyarakat kamu. Dia Najasyi dia ada, mari dia panggil Ja'far. Tanya, apa betul ke dia cakap begitu? Jadi, apa pandangan kamu berkenaan dengan Nabi Isa AS? Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan surah Maryam. Wa iza sami'u ma unzila ila rasul. Apabila mereka, yakni Najasyi dan juga menteri-menteri dia mendengar bacaan Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tara a'yunuhum, kami lihat mata-mata mereka ni tafidu minad dama, mengalir mata, menangis, bima arafu minal haq, kerana mereka tahu Al-Quran itu benar, apa yang dibawa oleh Nabi SAW satu jalan dengan Nabi Isa AS. Yaquluna rabbana, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin. Ini awal juzuk yang ke-7. Masukkanlah kami bersama orang-orang yang bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman. Ini yang menjadikan akhirnya Najasyi memeluk Islam, dan Nabi SAW ketika berada di Madinah, sahabat masih berada di Habsyah. Bila tahu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sebelum itu Nabi SAW telah pun meminta supaya Najasyi pinangkan untuk dirinya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan ni menteri besar Mekah, anak menteri besar. Nabi pinang Ummu Habibah ini, dan mas kawinnya 400 dinar gitu. Anak menteri, mana hasil. Jadi bila Nabi dah berhijrah ke Madinah tahun yang ke-6, barulah Ja'far bin Abi Thalib bawa rombongannya balik terus ke Madinah. Dan ketika yang ke-7 berlaku perang Khaybar, dan bersama-sama dengan rombongan Ja'far bin Abi Thalib satu kapal, ada rombongan daripada Raja Habsyah yang mereka sebagiannya karam di tengah laut, dan yang selamatnya beberapa orang, dan yang ini mereka dengar apa yang dibawa Nabi SAW, mereka memeluk Islam. Jadi oleh kerana itu ayat ini banyak cerita yang mengatakan. Jadi oleh kerana itu secara umumnya bahawa kamu Allah Ta'ala ceritakan dalam juzuk yang ke-7 ini apa yang berlaku di Habsyah, dan bagaimana Nasara ini akhirnya memeluk Islam. Ini Najasyi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika nak tutup surah Al-Ma'idah, Ma'idah ni hidangan, kisah bagaimana Hawariyun 12 orang ni minta supaya dihadirkan makanan hidangan daripada langit. Hidangan tu namanya Ma'idah. Surah Ma'idah, yakni mereka minta supaya diturunkan hidangan daripada langit. Nabi Isa jadi serba salah, tapi mereka menyatakan tujuannya adalah untuk menguatkan iman dan berdakwah supaya manusia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala anzil ma'idatan minas sama', turunlah hidangan daripada langit. Apa jenis hidangan ni? Wallahu a'lam. Maka ada nasi Arab ni tak ada tersebut. Cuma ada dalam tafsir qila-qila ada, dia kata khubz bersama, roti dengan ikan, roti dengan ikan atau roti dengan daging. Yang ada kata bahawa turun makan situ je, yang dia awak balik rumah.
Jangan bungkuk. Betul lah, bila beritahu jangan bungkuk pada rumah. Jadi makan di situ je. Tapi ada hak degil. Yang balik rumah, yang akhirnya Allah Ta'ala tukar kepada kita. Ini yang asal. Kemudian masuk pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah. Dan Quran ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Fatihah, kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Kahfi, kemudian surah Sabah, kemudian surah Fatihah. 5 ni Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dinamakan Al-An'am adalah kaitan dengan haiwan, dan haiwan juga di antara yang Allah Ta'ala ciptakan. Hebatnya haiwan ini, antara lain haiwan ini puasa. Bukan kita je puasa, haiwan puasa. Antara haiwan yang puasa ular. Ular ni kalau dia misalnya boleh dia puasa, dia tak ada makan. Dia misalnya boleh dia puasa. Penguin, bila dia mengerang, penguin tina telur tu dipaskan, diberikan kepada penguin jantan. Penguin jantan yang akan mengerang selama 3 bulan, 4 bulan tak makan. 3 bulan itu apa hari ya? 3 hari itu pun siang, dia makan malam. Kita patok semua. Jadi pada kali itu, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan, dan Allah akan ceritakan berkenaan dengan Al-An'am. Dan dalam surah Al-An'am ini daripada Allah Ta'ala menurunkan hukum-hukum daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Nisa, surah Al-Ma'idah. Ini semua cerita berkenaan dengan hukum, dan termasuklah yang terkait dengan kekeluargaan, terkait dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita kefahaman, dan lebih lagi bulan Ramadan, syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang sangat baik. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di Lauh Mahfuz, turun ke Baitul Izzah di langit pertama. Kemudian di langit pertama turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun, dan ia menjadi hudan linnas dan itu hudan lil muttaqin. Secara umumnya untuk seluruh manusia, dan secara khususnya bagi manusia yang bertakwa kepada Allah, menjadi rujukan untuk dia menjadi manusia yang taat patuh kepada Allah, dan seterusnya menjadi manusia muttaqin yang memberikan tiket untuk manusia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cukup sekali ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, dan rajinlah kita melakukan amal ibadah. Buatlah amal ibadah beserta apa saja yang dituntut, yang boleh kita buat, kerana setiap amalan walaupun sedikit semuanya akan dihitung oleh Allah, dan semua yang diberi pahala oleh Allah digandakan, dan lebih lagi dalam bulan yang sangat mulia. Wallahu aku qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.